اللهم احنا بالإيمان ومتنا
والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين ونظر منا دعاءنا إنك سميع عليم أتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم دافع البلاء الله ادفع عنا كل البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والحسد والفتنة ببيوتنا خاصة وببلادنا عامة اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجدال والسيء الأفضل دعواهم يا سبحانك اللهم والتحية فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين ربنا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita semua ini bersama Ustaz Abdul Rahman. Semoga dapat manfaat sesuatu. Terima kasih. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair. Amma ba'd. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kuliah subuh pagi ini seperti biasa kita sambung bacaan kitab Usulut Tauhid pada muka surat 12 baris yang pertama. Kita sambung perbincangan kita bahagian yang kedua yang membicarakan perbuatan ikhtiari. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, bermula dalil atas yang demikian itu firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya bermula Allah, iaitu telah menjadi ia akan kamu, dan barang yang kamu kerjakan. Kena tambah sikit, dan barang yang kamu kerjakan. Dan firman-Nya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha ramah. Artinya tiada melontar engkau ya Muhammad pada ketika melontar engkau, tetapi Allah iaitu yang melontar ia. Baik, ini dalil daripada nas Al-Quran. Dalil menunjukkan bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan perbuatan manusia yang ikhtiari, perbuatan yang ikhtiari. Bagaimana ta'rifnya yang dahulu? Perbuatan ikhtiari, perbuatan yang Allah Ta'ala zahirkan pada hamba. Yang ni Allah Ta'ala jadikan perbuatan tersebut sebagai usaha dan ikhtiar hamba tu, sebagai usaha hamba. Itu nama dia perbuatan ikhtiari. Apabila hamba, yang ni manusia lah, hamba ni hamba Allah. Hamba Allah, dia ada kemahuan untuk melakukan sesuatu, itu ikhtiar. Kemudian dia melakukan mengikut kemahuan dia, mengikut pilihan dia. Dia melakukan sesuatu benda, memotong buah ke misalnya, itu perbuatan ikhtiari lah. Dia melakukan perbuatan itu dalam bentuk usaha, Baik, perbuatan ini diciptakan oleh Allah. Perbuatan ni dizahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah kepada hamba-Nya, Jadi dalilnya yang pertama, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu, mencipta kamu, wa ma ta'malun, dan juga apa yang kamu lakukan, apa yang kamu jadikan. Jadi Allah Ta'ala ciptakan diri kita, tubuh badan kita, roh kita,
Dan Allah Ta'ala jadikan setiap perbuatan ikhtiar yang kita lakukan, ya, setiap perbuatan ikhtiar Allah Ta'ala ciptakan, ya. Baik, ayat ini untuk menolak pemikiran yang sesat daripada kalangan firqah Islam juga, seperti Mu'tazilah misalnya zaman dulu. Mereka menganggap bahawasanya manusia mencipta perbuatan dia sendiri. Manusia menjadikan perbuatan dia sendiri dengan qudrah yang Allah Ta'ala ciptakan pada manusia tu. Itu pahaman yang dibawa oleh Mu'tazilah, ya. Begitu juga untuk menolak fahaman Jabariyah, ya, yang mana mereka mengatakan hamba ini tidak ada perbuatan ikhtiari. Bagaimana kita bincang dulu ni di awal kitab. Jadi akidah dan perjalanan mereka ini ataupun kita panggil pemikiran golongan ini ditolak dengan ayat yang Allah Ta'ala firmankan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ayat ini jelas, Allah Ta'ala jadikan kamu dan Allah Ta'ala jadikan sebarang perbuatan yang kamu lakukan. Maksudnya perbuatan ikhtiari, ya, perbuatan yang dipilih oleh manusia. Perbuatan yang dipilih oleh manusia untuk dia lakukan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, dan firman-Nya, wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Dan tiada melontar engkau ya Muhammad. Ayat ini ditujukan kepada Nabi kita. Ketika mana kamu melontar wahai Muhammad, tetapi pada hakikatnya Allah Ta'ala lah yang melontar. Yang ni Allah Ta'ala lah yang menjadikan, ya, perbuatan melontar itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pada zahirnya dilihat Nabi SAW yang melontar, tetapi pada hakikatnya Allah Ta'ala. Nabi yang melontar tu, itu ikhtiar Nabi, pilih dia dan usaha dia. Ambil lembing, dia lontar kepada musuh. Lembing pergi dan menyentuh mana-mana tubuh badan musuh dan menusukkan, ya, sentuh, kena, ya, pada mana-mana tubuh badan musuh yang memberi bekas, yang mencederakan, yang membunuh ataupun yang mematikan, kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui asbab mata lembing tu, ya, yang Allah Ta'ala jadikan dia, ya, Allah jadikan pada mata lembing tu tajam, yang merupakan asbab kepada tertusuknya ke dalam tubuh badan musuh, dan yang mematikan pada ketika itu ataupun yang mencederakan pada ketika itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya. Bukan lembing, bukan perbuatan Nabi SAW pada hakikatnya, ya. Itu yang dimaksudkan dengan perbuatan ikhtiari. Perbuatan manusia, perbuatan hamba ni hanya sekadar apa? Sekadar ikhtiar kita memilih, dan sekadar usaha meletakkan perbuatan tu ataupun melakukan sebab kepada terjadinya kesan dia daripada Allah Ta'ala. Kita melakukan sebab. Yang ni contohnya kita lontarkan benda senjata kepada musuh.
Itu perbuatan usaha lah. Itu usaha kita. Kita meletakkan mata pisau pada buah, kan? Ataupun kita meletakkan paku dan kita ketuk. Itu usaha lah nama dia. Tetapi yang memberi kesan, yang meluluskan, yang menghasilkan kesan dia itu ialah Allah, bukan kita. Kita makan ubat, yang tak faham lagi, kita ambil ubat, kita demam, kita sakit, kan. Jadi yang menyembuhkan penyakit kita tu bukan ubat tu. Ubat tu ialah sebahagian daripada komponen usaha kita. Kita ambil, kita pergi klinik, kita start kereta, kan. Kita keluar rumah dulu, kau nak cerita lagi terperinci, kan. Kemudian kita start kereta, kita bawa kereta, kita sampai di klinik ataupun hospital, kita masuk jumpa doktor, doktor bagi ubat. Tu usaha tu, kan. Kita ambil ubat, kemudian ubat tu kita bawa balik, kemudian kita telan ubat tu, kita minum air dia. Kalau ubat air ataupun ubat kapsul ke pil ke, kita telan, habis dekat tu. Itu perbuatan dia. Dia berkata cerita lagi, dia masuk dalam perut, kan. Kemudian dalam perut pula dia hancur pula. Kemudian segala ubat yang ada tu, isi kandungan ubat yang ada tu akan menyerap masuk ke dalam tubuh, dan dia akan pergi ke tempat yang sakit. Dia akan pergi melalui tempat yang sakit tu. Dia akan lalu ke seluruh tubuh semua, ubat tu. Tak mana tempat sakit, hari itu dia tumbuh. Di situlah Allah Ta'ala menjadikan kesembuhan. Ubat tu pergi ke tempat sakit, ada kala Allah Ta'ala tak kehendak nak jadikan kesembuhan. Makan tak mau, pergi pula kat doktor. Itu i'tiqad kita, alhamdulillah. Boleh faham, no? Jadi perbuatan kita hanya sekadar usaha saja. Kerana Allah Ta'ala jadikan, Allah Ta'ala nak memberi bekas, dia nak mengubah daripada sakit pada sembuh melalui asbab dia. Asbab dia ialah mencari ubat, makan ubat dan sebagainya, jumpa kepada tabib ataupun doktor ahli perubatan yang memberi ubat tu. Dan yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Manusia yang banyak terkeliru, dia kerana apa? Kerana dia melihat dengan mata dia. Kerana manusia percaya benda yang dilihat, benda yang dirasai. Dia tak percaya benda yang tak nampak, yang tak dia rasa. Maka manusia jadi keliru. Bila jadi keliru, dia menganggap ubat itu yang menyembuhkan. Maka ketika itu jadi apa? Kita telah mensyirikkan Allah, kan? Kita telah mensyirikkan Allah. Lebih-lebih lagi ni, waktu wabak ni, kita menganggap ada ubat ni lah yang boleh menyembuhkan, tak ada lain dah. Kita lupa kepada Allah Ta'ala. Kan ada ubat COVID-19. Bila ada tu, kita mengagung-agungkan dia, sehingga kita inilah penyelamat kita, sampai terpacul keluar daripada lidah orang-orang yang beriman ini, kan? Sehingga kita lupa siapakah yang menciptakan penyakit ini, wabak ini, dan siapakah yang menyembuh, siapakah yang mencipta, siapakah yang memberi ujian, dan siapakah yang menyembuh daripada wabak tersebut. Yang mencipta itulah yang menyembuh. Tapi kita lupa, tuan-tuan, kerana kita terlalu berpegang ataupun melihat kepada asbab-asbab yang berlaku dalam dunia ni, kan? Kita menembak musuh seperti mana dalam peperangan, kan? Kita nampak peluru menembusi tubuh badan musuh dan mati.
Adakah peluru itu mematikan musuh? Tidak. Ya. Sebab tu dalam ilmu tauhid dibahaskan dalam dalam mana-mana kitab ilmu tauhid, seperti dalam Jauharatut Tauhid disebutkan manusia itu mati dengan sampai ajal dia. Manusia itu mati dengan sampai ajalnya. Cuma kebetulannya ada asbab-asbab kepada dia mati. Kena faham tu. Manusia mati bukan sebab digantung, dibunuh ataupun ditikam dengan pisau. Tak. Itu salah besar tu. Kita menganggap pisau, tikam ataupun diracun itu sebagai digantung kan. Kita percaya 100% dah dia dihukum gantung kerana membunuh orang pada hari sekian, jam sekian, ya, pukul sekian tu. Kalau kata gantung, memang mati lah. Memang mati. Jadi kita mempercayai gantung ni tak ada yang tak mati. Mati. Baik, adakah yang mematikan tu tali gantung tu? Tidak. Tali gantung itu salah satu sebab kepada kematian. Yang mematikan Allah jadikan. Kerana banyak lagi sebab pada kematian, banyak. Ada sampai bukti dia apa? Bukti dia bukan tali gantung, bukan pisau, bukan peluru yang mematikan. Buktinya ada manusia mati yang tidak ada sebab dia. Kita ni doktor dia tidak dapat mencari sebab. Akhirnya dia kata apa? Jantung. Kan? Sebab jantung berhenti. Itu paling senang sekali. Kan? Tidak ada sebab. Ada manusia mati tidak ada sebarang sebab apa-apa. Duk elok-elok tiba mati terus. Cik, tak ada apa langsung. Kan? Tak dibunuh, tak ditikam, tak diracun, buat postmortem apa semua clear elok. Sebab tu manusia mati dengan sampai ajal dia. Sampai masa dia kebetulan memang Allah Ta'ala jadi dengan adat Allah, menjadi sunnatullah, menjadikan kematian tu disertakan dengan sebab. Wa ja'alna likulli syai'in sababan. Kami jadikan tiap-tiap sesuatu itu sebab musabab. Kan? Kita percaya bila kita api itu akan membakar dan menghanguskan sesuatu benda yang menyentuhnya. Tak percaya macam tu. Kan? Sebab apa? Kita percaya dengan kita membuat pemerhatian, dan juga kita mengkaji, kita membuat tajrib ataupun kita buat uji kaji, ya, eksperimen terhadap benda tu. Kita mengetahui tabiat api itu melalui pemerhatian kita dan uji kaji kita, dan tak pernah kita lihat, ya, semenjak daripada kejadian manusia sehingga pada hari ini api itu tidak menghanguskan. Kan? Tak pernah kita jumpa lah. Kan? Betul? Secara adat dia. Kalau bakar memang hangus lah. Jarang tak hangus. Jadi disebabkan bila kata jarang kata hangus langsung lah. Disebabkan kita mempercayai tabiat api seperti itu. Kita melihat api dia memberi yang membakar, yang menghangus tu, kita nampak dengan mata, kita rasa sendiri. Kok ada tak puas hati nampak dengan mata magic ke apa, kita cucuk sendiri tangan kita. Kita cucuk sendiri memang melecok. Kan? Betul tak? Jadi manusia mempercayai apa yang dia lihat dan apa yang dia rasa, apa yang dia kaji. Sebab itu datang Rasul bagi tahu supaya mengajar kita supaya mengenal siapakah yang
menghanguskan, yang membakar, yang memberi bekas, iaitu Rasul mengajak kita melalui panduan wahyu Allah. Contohnya macam ayat tadi, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Contohnya seperti wama ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Ayat ini menunjukkan kesemua yang berlaku di alam ini, yang hakikinya, yang memberi kesannya Allah Ta'ala. Nampak tuan-tuan? Berubat-berubatlah. Tetapi jangan sampai peringkat tuan-tuan kita duk dengar di luar ni. Kita dengar di luar ni sampai sampai orang lupa Allah. Tu lebay hak duk mengaji pun duk bercakap macam tu juga, hak tak mengaji tak tahu. Kan? Sampai lupa Allah Subhanahu Wa Ta'ala lah yang mencipta wabak penyakit ini dan dia yang menyembuhkan. Cuma kita kena pergi cari asbab musabab tu. Jangan kita menjadikan asbab musabab tu lah yang menyembuhkan. Itu salah dia. Tapi masalah di hari ini, manusia melihat asbab musabab tu lah menyembuhkan. Kalau tak ada orang ambil ubat tu marah, tak ada dah. Kan? Tak ambil ubat tu marah. Marah kerana apa? Kerana dia merasai ubat tu yang menyembuhkan melalui kenyataan dia. Tidak, tuan-tuan? Itu salah besar. Kita bicara akidah ni bukan masalah ambil tak ambil dah. Masalah akidah tu. Masalah akidah tu dulu. Ya? Masalah akidah. Masalah nak dari segi hukum fiqahnya, kita nak nak menyelamatkan nyawa, ada hukum harus, ada mai sampai peringkat wajib, tak apalah tuan tu. Hukum fiqah. Jadi masalahnya manusia ni, kita ni disebabkan kita terlalu mempercayai kepada sebab musabab. Kan? Kita terlalu percaya sampai kita lupa Allah Ta'ala tu. Lupa Tuhan yang menjadi Tuhan yang musabbibul asbab. Tuhan yang menjadikan sebab tu. Kita pergi percaya hak tu. Boleh tuan-tuan? Terima ni. Ya? Ni akidah tu, akidah. Ni kita baca ni elok sangat bagi kenal. Ya? Bukan kata zaman kita di hari ni tuan-tuan. Ya? Sejak daripada zaman dulu lagi, 1000 tahun dulu selepas wafat Rasul, timbul masalah af'alul ibad, perbuatan hamba ni. Sehingga tuan-tuan cuba bayangkan, ya, disebabkan perbincangan perbuatan hamba ni ada menyebabkan golongan Islam yang terkeluar daripada landasan akidah yang sebenar yang dibawa oleh Rasulullah dan yang diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Bahkan ada sampai peringkat terkeluar daripada Islam kerana ini ya, kerana buatan ni. Sehingga ulama mengarang kitab, membawa kaedah, prinsip-prinsip di dalam ahli sunnah wal jamaah berkaitan dengan prinsip-prinsip akidah ni berkaitan dengan perbuatan hamba ni. Al-Imam Bukhari dia karang, walaupun kita tahu dia mengarang hadis, dia juga mengarang tentang af'alul ibad, perbuatan hamba, dan banyak lagi ulama lain. Kenapa mereka menitik beratkan benda ni? Kerana perkara ini membawa kepada, ya, paling kurangnya dia menjadi fasik, ahli bid'ah. Mudarat besarnya dia menjadi kufur. Sebab manusia, macam saya kata tadi tuan-tuan, manusia dia melihat kepada apa yang dia percaya pada apa yang dia tengok. Ya, sebab tu kita perlu kepada Rasul, pada wahyu Allah untuk membimbing kita, untuk kita percaya kepada yang kita tak nampak, yang gaib tu. Perlu pada bimbingan Rasul, bimbingan wahyu Allah.
dan yang juga para ulama yang mewarisi rasul. Kita perlu bimbingan tu untuk setting pemikiran kita. Kena setting balik. Kerana pemikiran kita manusia, kita dapat maklumat ni tuan-tuan. Kita dapat maklumat ni tuan-tuan melalui apa? Yang pertama melalui pemerhatian kita. Melalui kita dengar. Dua ni sumber ni. Sebab tu kalau orang buta dan tuli tak payah belajar apa dah. Kita pergi jamu makan ni. Tak wajib pergi mengaji sekolah. Kalau mengaji sekolah kerajaan zalim. Kalau kerajaan suruh dia pergi mengaji sekolah. Orang buta dengan pekak kan. Orang buta dengan pekak. Kalau katalah kerajaan kata ni anak buta pekak ni pun kena pergi mengaji. Dia zalim. Betul tak? Zalim. Dia tak boleh terima ilmu tuan-tuan. Nak tengok pun tak boleh, nak dengar pun tak boleh. Kita hanya jamu makan sampai ajar lah. Sampai ajar. Mandi semayang, simpan lah. Ada manusia ni dalam dunia tu? Tak ada. Payahlah cari kan. Tak ada lagi lah. Buta dan pekak. Dua-dua. Payah buta dengan pekak. Dia nak abang apa kita pun tak boleh kan? Dia tak reti. Dia tak ada pengetahuan. Dia abang dia nak makan nasi, tak boleh daripada kecil lagi macam tu lah. Dia tak reti. Dia kaya macam budak-budak kot. Kita tahu dia lapar bagi makan lah. Macam budak-budak kan? Macam budak-budak kanak-kanak yang baru lahir. Boleh tak dia abang kita nak apa? Dia yang kaya ya. Kaya. Dia pun tak tak boleh melihat lagi. Dia tak boleh mengenal lagi. Dia tak boleh abang kerana ilmu tak masuk lagi kat dia. Kan? Jadi kita mempercayai benda yang kita nampak dan kita dengar. Yang itulah diproses menjadi maklumat yang kita faham melalui hak kita nampak dan dengar ni. Melalui kita ada benda hak nampak dengar ni yang kita kena fikir. Ada juga kan, benda kita tengok, benda hak kompleks sikit kena fikir kan. Tidak kan? Ada benda tak pernah fikir apa lah. Bagi tahu sekali faham terus dah. Itu dipanggil pengetahuan. Boleh no? Tuan faham betul yang abang ni, yang kita ni abang ni, dia tak berganjak dah tuan. Dia tak ganjak dah kita. Ya. Kita faham betul-betul dalam kitab ni kata. Okey nah. Bukan bermakna kita meninggalkan berusaha, tak berubat itu salah. Salah nah. Bila kita faham macam ni pula, tak payah ubat lah. Itu salah sebab apa? Sebab Allah Taala jadikan, kena faham nah. Allah Taala jadikan kesembuhan tu dengan apa? Berserentak lah. Serentak dengan asbab. Asbab tu boleh wujud ketika Allah Taala nak sembuhkan tu melalui usaha kita. Dia kena faham macam tu. Maknanya bukan bermakna bila kita kata Allah Taala yang menyembuhkan, kita tak makan ubat. Oh, itu salah. Salah. Dia tak kata macam tu. Itu salah besar. Okey, macam ni lah. Kau tak faham kan? Kita tak faham. Pegawai penjara ni bila diarahkan oleh mahkamah untuk menggantung kan, maknanya dihukum mati ya, melalui cara gantung kan. Pegawai penjara ni dia percaya Allah Ta'ala akan matikan dia pukul 9 pagi hari Jumaat, contoh dia. Dia percaya memang mati dah. Sebab diputuskan macam tu, dia percaya mati dah. Dia bawa api pesalah yang pembunuh ni, dia letak. Kemudian pukul 9. Pembunuh tu heran, bila nak gantung saya, dia tanya. Tak apa lagi mati, dia tak. Tuan-tuan boleh terima tak? Sagi hang matilah dia tu. Dia kata, mana tali tak ada pun. Kawan tu dah lemah longlai lembek dah, tiba-tiba tali tak ada. Tali gantung dia tak ada. Kawan tu tengok jam ya. Lagi 10 saat mati.
Kawan ni pun heran, terkejut. Mati macam mana? Tak gantung lah saya lah. Kalau tak gantung lega, kawan tu kata kan. Boleh tak? Tu pemikiran tu. Bagi jawapan tengok tuan. Kawan ni percaya, kata yang mematikan Allah, pegawai penjara ni dia percaya yang mematikan Allah pada jam pukul 9 pagi hari Jumaat tu. Dia percaya macam tu. Tali gantung tu tidak boleh kesan apa-apa. Dia tak buh tali gantung. Ngerti tak? Payah jawab tu. Payah jawab. Tu ilmu tauhid ni kena ngaji umur muda tu tuan. Ngaji umur muda ni dia lancak sikit lah. Dia lancak. Dia tua ni dia slow sikit nak kena asah. Tauhid dia ngaji umur muda, kena orang hak muda-muda mengaji. Habis tu ulang tak apa lah. Ulang kaji depa cergas lah kan. Kalau kita start dengan umur tua ni sikit boleh lah, tapi dia jadi tercengang, dia jadi pening tu kan. Dia nak proses payah lah sikit. Dia dah slow dah banyak kan. Kita dah ni umat banyak. Sebab tu orang mengaji ni, pengalaman saya, dia suka dengar santai benda ringan-ringan ni. Benda berat-berat tak mau. Pasal apa? Pasal kemampuan otak kita berfikir dia tak mau piah. Dia dah lama dah hidup, dia jadi cemuih lah. Tak boleh tak? Sebab tauhid ni Allah Ta'ala bagi akal pada kita. Umur tua ke muda dia kena fikir, supaya nak bagi lepas daripada kemuskilan di dalam hati kita, nak bagi lepas kita panggil pegangan yang tidak kejam tu, sampai pegangan yang kejam. Nak bagi lepas tu, selagi tak lepas bahaya besar. Tak lepas bahaya besar. Kita tak tahu apa yang akan berlaku pada kita ketika sakaratul maut. Syaitan, kita kena ingat, musuh yang kita tak nampak, dia sentiasa cuba menyesatkan kita sehingga akhir hayat kita. Sehingga akhir hayat. Faham tuan-tuan? Boleh tak tuan-tuan? Ya, sebab itu bila kita menyertakan asbab, kita buat asbab, ketika itulah Allah Ta'ala jadikan perkara yang kita nak yang kita nak laksanakan. Contohnya kita nak menghukum bunuh kan, si pesalah pukul jam 9 pagi hari Jumaat. Kita letak tali gantung. Kemudian kalau setengah-setengah negara dia hukum tembak, atau setengah negara hukum pancung, kita letak tu pukul 9 pancung. Contoh dia kan. Pukul 9 pancung tu, putih kepala dia tu, mati. Ketika itu Allah Ta'ala jadikan kematian, Allah Ta'ala tarik ajal dia, tarik nyawa dia serentak. Sebab tu Allah Ta'ala beritahu dalam Quran jelas kan? Allah Ta'ala beritahu dalam ayat ni jelas tadi, wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Ketika engkau melontar itu, Allah Ta'ala, bukan Allah Ta'ala yang melontar, tapi Allah Ta'ala lah yang memberi bekas pada lontaran tu. Kalau kamu melontar tu mematikan musuh, melontar tu untuk membunuh musuh, maka Allah Ta'ala mematikan musuh ketika kamu melontar dan mata lembing tu kena pada musuh. Mata lembing kena pada musuh, Allah Ta'ala matikan. Mata lembing tu menusuk ke dalam tubuh musuh, Allah Ta'ala matikan. Itu maksud ayat tadi. Ya. Kena ingat, kena faham lah. Kena faham dua benda yang berbeza. Dan tidak semestinya usaha yang kita sertakan asbab itu akan Allah Ta'ala luluskan, dan juga Allah Ta'ala akan memberi berkah. Tidak. Tuan, kita makan ubat kan, kita makan ubat, ada terus sembuh? Tak ada. Kita pergi pula doktor ni, ada orang bertahun-tahun berubat. Pergi doktor tu, pergi doktor pakar, pergi Bagan Specialist Center, pergi KPG, habis duit lagi banyak.
pi apa nama metro ya, apa nama ni pun sama habis duit, pi pantai habis duit juga kan. Pi sana tu ubat hebat-hebat kan. Merata pi habis tanya habis banyak ribu dah ustaz. Tak tahu dah bertahun-tahun dah saya. Kan? Lah dia kata saya pi tang mana? Saya pi klinik apa nama contohlah dia abang. Saya pi klinik Doktor Azhar contoh kata kan. Doktor Azhar tu ya, dekat dengan rumah dia. Saja duk fikir nak pi kan. Pi kat doktor tu. Pi kata bagi tahu saya sakit ni, doktor dia kata okey, saya ada satu ubat ni dah kan. Tak apa kita ketiak tengok doktor tu kata bagi balik macam kuti tok buang. Dia kata macam kuti tu buang. Waktu kita makan tu, waktu tu lah Allah Ta'ala bagi kesembuhan. Bukan pasal ubat doktor tu bagus. Kita pun cerita doktor Azhar ubat dia bagus. Saya pi merata pakat meneru pi kat dia kan. Pakat meneru pi kat dia. Pasal apa? Pasal kita percaya pada tu, pada ubat dia. Betul tak Azhar? Kita cerita saja macam mana berubat. Saya bukan pi jauh-jauh, rupa dekat rumah saja. Tak sangka doktor tu pun klinik dia hidup segan mati tak mau dah. Klinik dia kan. Asal kita pi viral saja tak menang tangan. Pasal apa? Pasal orang percaya kan. Orang percaya tak menang tangan. Kadang-kadang kita terlupa Allah Ta'ala tuan-tuan. Begitulah wabak ni. Bukan nak kata bagi tuan-tuan ni dah. Nak bagi beza antara pegangan akidah yang menyembuhkan Allah yang kita duk baca ni dengan usaha tu. Masalah dia ni kita menjadikan usaha tu sebagai pegangan kita seolah-olahnya. Tuan-tuan menjadikan usaha sebagai pegangan, tuan-tuan sudah mensyirikkan Allah. Kalau kita pergi tukar macam tu lah secara tak sedar, kita syirik Allah. Kan? Sebab tu sampai ada orang kata ni dah kita dah semua apa nama tu kita dah ambil ubat dah. Wabak ni tak hilang juga. Macam mana ni? Itu tanda bahawa dia mempercayai kepada ubat itulah yang menyembuhkan. Ni kita dah ambil ubat semua dah ni. Semua 40 juta orang dah ambil ubat dah. Lah, tak hilang juga. Pasal apa? Apa yang tak kena? Company ni, dia kata company ni kencing ni kan, buat duit. Dia pibuh macam tu kan. Itu membuktikan kata dia mempercayai pada ubat tu yang menyembuhkan. Kalau orang yang tak beriman, orang kafir, dia tak beriman, tak apa dia cakap macam tu. Masalahnya orang Islam kita terbawa-bawa juga percaya macam tu. Macam saya sebutkan tadi, macam dia lah, macam pakcik tadi lah, pergi merata dengan ubat. Sama macam ni juga. Kita tak boleh ni, kita ketiak boleh pula. Tak boleh tu mungkin kena bermacam-macam ubat yang kita makan. Mungkin makan masa bertahun-tahun kan. Allah Ta'ala nak uji kita bersungguh pada usaha kita tu. Mungkin ubat yang keempat barulah selepas 10 tahun barulah penyakit ni hilang. Boleh jadi kan. Mungkin tu nama dia benda imkan, benda mungkin. Mungkin lah. Dan sabda Nabi SAW itu daripada Quran, kemudian daripada hadis. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya tiada daya dan tiada upaya seseorang dengan berbuat satu perbuatan melainkan dengan daya upaya Allah, Tuhan yang maha tinggi lagi yang maha besar. Kan kita selalu ucapkan
la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kan kita selalu ucap benda ni. Zikir ni daripada Nabi SAW. Dia mempunyai makna yang cukup besar. Kita bila kita nak berzikir, tuan-tuan, ya, pastikan kita memahami makna dia. Kalau kita zikir tak memahami makna, tak berguna. Apa makna la haula? Tiada daya. Wala quwwata, tiada upaya. Tak ada daya pada kita sebenarnya. Dan juga tidak ada keupayaan pada kita sebenarnya. Melainkan yang daya dan upayanya hanya Allah Subhanahu Wa Taala, yang maha tinggi lagi maha besar. Tu zikir yang kita ucapkan tu, zikir akidah ni, zikir i'tiqad. Kita duk la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tiba-tiba kan kita percaya pada benda tu. Tak kena sama sekali, tuan-tuan. Payah no. Kita nak tahu, tuan-tuan, iman kita asli tak asli. Kita nak tahu iman kita asli tak asli, kan? Wal a'yazu billah. Kita berada di zaman fitnah dajjal. Kita boleh tahu iman kita asli tak asli. Lau boleh kata di mulut, oh saya asli. Tahu mana? Kan? Kita nak tahu betul tak kita pegang dengan akidah, ataupun kita kata saja ya. Waktu zaman fitnah dajjal, waktu tu kita boleh tahu asli tak asli kita. Baru boleh tahu ni. Tapi kita minta jauh lah, kita tak mau zaman tu. Tuan-tuan tak mampu tahan yang COVID ni pun duk merungut dah. Ni pun merungut dah kan. Merungut tak? Merungut. Ya, kita merungut, tahun ni tak boleh tengok cucu kan. Tahun ni pakat raya kita berdua dah abang kat bini kan. Kita ada orang mak oi dah beraya tahun ni pakai dak dah. Kan tak payah duk buat lemang-lemang apa, kita pagi-pagi masak nasi lemak ya. Dak pun suruh ni apa nama, siapa-siapa buka kedai lah pagi raya tu, pergi makan nasi lemak di Janan. Kita jumpa dah. Kan. Hak tu kita merungut dah, tuan-tuan. Baru COVID ni dia tak main besar ni. Kita tak main macam berlaku di Syria, kan, di Syria tu. Di Syria tu perang. Kan. Teruk lagi pada tempat kita. Fitnah dajjal lebih teruk pada tu lagi. Kan. Untuk fikir tengok dia boleh buat apa nama, mak ayah kita merayu suruh ikut dia. Kita nampak sebiji. Contohlah kita kan. Mau tak ikut. Di situ nak menguji iman kita. Untuk fikir tengok kan, nak uji iman kita seperti iman para sahabat. Seperti iman para sahabat tu. Kan? Waktu perang Badar, ayah sebelah tentera kafir, anak sebelah apa nama tentera Islam. Perang ni anak dengan ayah. Ayah aku duduk di sana, kufur dengan Allah. Nabi suruh perang dan bunuh kerana dia menyerang kita. Terpaksa bunuh ayah sendiri. Tapi iman dia solid tak? Solid. Nampak tak? Iman dia solid. Kita belum tentu, tuan-tuan. Ya, belum tentu. Ya. Kita belum diuji dengan seberat-berat ujian. Kita diuji sikit ya. Sebab tu minta kepada Allah Taala dengan apa? Dengan iman kita yang apa nama ni, yang rapuh ni, supaya kita tak diuji dengan ujian yang sangat berat.
sehingga menghancurkan iman kita. Wal iazubillah, dengan keadaan kita di hari ini. No? Baik. Sebab itu dia kata apa dalam hadis ni, la haula, tidak ada daya dan upaya. Tidak ada daya untuk menolak kemudaratan dan maksiat, dan tidak ada daya, tidak ada upaya untuk melakukan ketaatan. Di asal makna la haula, tidak ada daya untuk menolak kemaksiatan, dan tidak ada upaya untuk melakukan ketaatan melainkan dengan daya dan upaya Allah. Melainkan Allah Ta'ala lah yang memberi kekuatan kepada kita, yang menolak kemaksiatan kepada kita, dan memberikan kekuatan untuk kita melakukan ketaatan. Bukan kita sendiri tak. Hatta kita nak melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bagi kepada kita, menciptakan kepada kita, boleh buat taat. Okey dah. Semua kita bergantung kepada Allah, tuan-tuan. Itu asal dia. Baik, kemudian dia kata, dan lagi pula jikalau si Zaid yang berbuat itu rumah ni, contoh dia bagi. Dia bagi ayat Quran cantik tu. Dia bagi ayat Quran, hujah ayat Quran, dua, hujah hadis Nabi, kemudian hujah akal dalam bentuk contoh, supaya kita mudah berfikir dan memahami konsep perbuatan ikhtiar ini. Cantik tuan-tuan, dia punya hujah dia, susunan hujah dia. Ya. Dan lagi pula jikalau si Zaid yang berbuat itu rumah, pada hakikatnya, kalau dia kata, kalau si Zaid ni buh nama lah, kalau kata Pak Mat ni nama, Pak Mat ni kita panggil Pak Mat ataupun apa nama, apa-apalah kan, panjang kita panggil ni, panjang ni dia orang buat rumah, tukang rumah. Baik, jikalau si Zaid nama orang ni yang berbuat itu rumah, pada hakikatnya, kalau katalah apa nama Pak Mat ni tukang rumah, yang buat rumah tu sebenar kita tengok dia buat, dia apa nama, dia lah kerat kayu, dia lah ikat bata apa semua, nampak dia buat sungguh kan. Tu makna pada hakikat. Kalau betul dia buat pada hakikat, kalau betul kata si Zaid ni pada hakikat sebenarnya dialah yang mencipta rumah tu, kot macam tu, nescaya mengetahui ia akan qadar masa tahan itu rumah. Yang pertama, kalau betul kata, kita kata contoh macam ni, kalau betul yang mencipta rumah ni manusia yang bernama Zaid ni, Zaid ni lah yang cipta rumah, yang buat rumah pada hakikat, tak sangkut dengan Allah Ta'ala, dia yang buat. Kita tanya, rumah ni siapa buat kan? Orang yang tak beriman dengan apa, dengan hari akhirat, orang yang tak beriman dengan Allah, tak beriman dengan Rasul, dengan hari akhirat, dia tak percaya. Kita tanya orang yang ateis misalnya, dia kata yang buat rumah ni, yang cipta rumah ni, tukang rumah ni, kita berhujah dengan ateis, orang yang tak bertuhan, yang tak percaya pada Tuhan, ya? Ataupun kita berhujah dengan orang yang ada agama tapi dia tak erti apa abad Tuhan ni. Kalau kita tanya ni siapa buat rumah kan, dia akan kata ni lah tukang rumah ni buat. Siapa buat ni penambahan masjid ni, masjid, kontraktor yang buat. Kalau saya kata Allah Ta'ala buat, saya kata Tuhan buat, tanya orang etis ni, orang tak percaya Tuhan, dia kata ish, dia kata hang percaya benda tak nampak. Kita kena percaya benda yang kita nampak, yang buat depa. Baik, kalau begitu, kalau betul dia buat rumah ni, buat bangunan ni, yang pertama sudah pasti, kalau betul dia buat dengan makna dia cipta rumah ni, tak ada sangkut paut dengan Tuhan tak. Yang pertama mesti dia tahu lama mana rumah ni tahan, bila masa dia akan runtuh, dia boleh habaq secara tepat. Kita tanya ni kontraktor rumah saya ni buat, saya garanti setahun ni, kemudian extend 6 bulan lah. Kalau nak extend 6 bulan kena bayar. Macam barang elektrik pula lah ni, entah kan,
Kerana lah kita pergi kedai beli barang elektrik, nak extend lagi berapa? Oh, kalau you extend 3 tahun punya, dia ada satu kita bayar insurans dia untuk warranty dia, extend warranty. Rumah pun ada agak, rumah ada kan. Saya bagi warranty setahun. Dia tak bagi garanti, dia bagi garanti kontraktor tu gulung tikar kan. Dia bagi warranty rosak tak mana dia perbaik, dia tak tukar baru ya. Baik. Dan kalau kita tanya tuan, rumah saya tahan berapa ratus tahun? Ish, saya tak tahu lah. Betul kan. Yang kedua, dan dengan apa bala yang jadi binasa dia? Boleh tak dia beritahu, tukang beritahu, rumah ni kalau runtuh binasa sampai satu masa lagi, apakah punca dia? Ya. Yang ketiga, kemudian siapa yang mendapat itu rumah? Yang ketiga, kita tanya tukang yang buat rumah tu kan. Okay, agak-agak ni, siapa yang dapat rumah ni? Lepas saya ni, siapa dapat rumah? Tukang kontraktor kata, tu bukan aku punya pasal, aku punya hang bagi duit sudah. Lalu tanya apa? Saya tak tahu ni. Dia tahu tak siapakah yang akan memiliki rumah selepas tu? Tukang rumah tu. Dia tahu. Baik nah. Dan siapakah mendapat itu rumah kemudian pada matinya? Boleh tahu tak? Tukang rumah pandai ilmu faraid, dia boleh tahu dia mati. Kita tak tahu lagi. Boleh jadi anak dia mati awal pada pak. Pak nak waris rumah ni kan. Boleh jadi anak tu mati awal ni, anak tu accident, ada lagi bini dia mati dulu, tak dapat bersakar ke kan. Dia duk baca-baca, aku dapat, rupa-rupanya dapat bersakar ke adik dia yang musuh dengan dia tu. Bergaduh dia beradik, dah mati habis anak-anak dia apa semua, bersakar pergi kat waris, rupa-rupa nak boleh kat adik dia yang dia bergaduh lama, tak bercakap, tak bertegur siapa dah. Dia ingat ni lah. Boleh tak kita kata ni rata ni anak aku punya, ni bini aku kan? Tak ada. Bukan kerja, bukan kita. Ya. Dan siapa yang dahulu binasa dirinya? Dirinya kah atau rumahnya? Boleh tak dia beritahu siapa yang mati, yang binasa dulu? Rumah dia binasa dulu kah dia binasa dulu? Tukang boleh beritahu tak? Tukang tak boleh beritahu. Kan? Padahal si Zaid tiada mengetahui ia akan suatu yang tersebut. Dia hanya, kalau dia pencipta rumah tu, dia boleh tahu semua maklumat yang disebutkan tadi. Cantik pengarang kitab ni dia buat. Tuan apa? Pengarang kitab usul tauhid ni. Ya. Tuan Husin Kedah. Dia bagi contoh yang cantik. Maka Allah Ta'ala mengetahui ia akan dia dengan tafsilnya pada azali. Dan ialah yang berbuat itu rumah pada hakikatnya, bukan Zaid. Makna dia apa? Kalau si Zaid tadi, dia tak boleh jawab persoalan yang ditanya. Dia bukan pencipta hakiki rumah tu tak? Kan? Bukan pencipta hakiki rumah tu. Yang mencipta rumah tu pada hakikatnya, hakiki hak sebenar, ialah Tuhan yang mengetahui apa yang akan berlaku pada rumah tu, pada Tuhan dia pada azali. Kan? Kita tanya orang yang buat ubat, dia boleh bagi jaminan tak bila makan ubat ni wabak ni akan hilang semua? Dia tak boleh bagi jaminan. Dia boleh bagi tak bagi jaminan makan ubat ni wabak akan hilang dalam masa 6 bulan tepat tarikhnya? Boleh abang jam pula akan hilang seluruh dunia, atau hilang satu tempat tu. Boleh abang tak? Dia tak boleh abang. Jadi adakah dia pencipta ubat tu? Tak. Dia hanya pergi cari benda-benda, pergi bubuh, try, cuba tengok, trial and error dia panggil. Sebab tu tuan-tuan, kita ni belajar ilmu sains, tuan-tuan semua belajar ilmu sains di sekolah, betul tak? Kan? Tuan-tuan, ilmu sains tu main mana? Ya? Ilmu sains tu main mana? Kita berhenti, kita sambung posok nanti. Bagi persoalan tu. Kita sambung tahun ni nanti insya-Allah. Ya. Lalu peringat ilmu sains tu main mana? Kita berhenti tentu. Insya-Allah nah. Jadi kita berhenti pada kata syahdan, insya-Allah kita akan sambung kuliah kita. Ya.
Ramadan macam biasa no? Macam biasa kan? Ramadan. Biasa. Ke ada perubahan ke tak? Boleh semua boleh ya? Sebab nak confirm lah. Oh yang tak boleh tazkirah kan? Ya? Semua boleh no? Okey, baik. Mana dalam bulan puasa kelas kita diteruskan lah. InsyaAllah. Cukup sekadar itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.